Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita mulakan nak masuk bab 2, tajuk dia faktor dan gandaan. Alright. Baik, so dalam faktor dan gandaan kita masuk terus tajuk 2.1. Ada 3 tajuk dalam ni. Faktor, faktor perdana, faktor sepunya terbesar. Ada 3 tajuk. Sebenarnya 4 tak apa kita tunjuk. So masuk tajuk pertama, faktor. Apakah tu faktor? Tengok dalam buku teks lain. Faktor adalah nombor bulat yang bahagi nombor tepat, tiada baki dan perpuluhan. Contoh kita nak tengok sama ada 2 ialah faktor bagi 15. Alright. Tengok so dia maksudnya 15 ni nombor bulat bahagi nombor dengan tepat. Tak ada baki, tak ada perpuluhan. Maksudnya kalau saya kata 15 bagi 2. Kamu tekan kalkulator lah. So 15 bagi 2 7.5. Maksudnya tu, ni bukan nombor bulat. Jadi bukan faktor. Ada bulat, ada nombor perpuluhan. Test pula, contoh soalan B, 3 ialah faktor kepada 30. 3 faktor 30 tak? Tekan kalkulator. 30. Boleh bagi 3 pula. 30. Boleh bagi 3 tak? So 3 adalah faktor. Ini dapat nombor 10. Nombor bulat, bukan nombor perpuluhan. Jadi dia adalah faktor. Alright. Tengok contoh 2. Senaraikan semua faktor 12. Yang ni kamu kena tengok contoh macam mana cikgu bagi. Jangan tengok buku teks sangat. So senaraikan semua faktor 12. So tengok so kita tulis 12 ni. So kita nak cari semua hasil darab supaya dapat nombor 12. Jadi kalau bertergabung kadang 1 kali 12, 3 kali 4 semua banyak nombor. Jadi kita susun dia bagi cantik. Contoh mula 1 dulu. 1 kali 12. 1 kali 12 dapat jawapan 12. Kemudian kita cuba nombor 2 pula. 2 boleh dapat 12 tak? So jadi macam mana terbalikkan? 12 bagi 2. 12 bagi 2 dapat 6. Tulis kat sini 6. Maksudnya kalau kita test 6 kali 2 jawapannya 12. Kenapa cikgu tunjuk sangat kalkulator ni? Sebab ada anak murid tak boleh pakai kalkulator dekat peperiksaan. Walaupun kalkulator diberi boleh masuk periksa. Tunjuklah macam mana nak tekan. Kadang-kadang dia tak tahu macam nak tanya. Kemudian try 3 pula. 3 nombor bulat. So 12 bagi dengan 3. 12 ni bagi dengan 3 dapat berapa? 4 boleh dapat 4. Tak payahlah cuba 4 sebab dah ada dah dekat sini 4 4 kali 3 12 4 kali 3 12. 5. Nak kena cuba 5 ke? 5 kita cuba 5. Jadi cuba 5. 12 bagi dengan 5. Tak dapat nombor bulat tak dapat nombor bulat. Sebenarnya tak payah nak buat sebab nanti lepas 4 5 memang dah tak ada dah kat sini. 6 7. Kita test pun 7 12 bagi dengan 7. Memang tak dapat memang takkan dapat nombor bulat. Sebab nombor bulat ini saja senarainya. Bila dah sampai 3, 4, 5 dah nak ulang balik naik ke atas ni, memang nombor-nombor tu semua dah tak ada. So boleh berhenti, dah tak payah test dah tak payah cuba lagi dah. So berhenti saja sampai 4. So semuanya faktor 12 kita boleh tulis sebagai so jawapannya 1. Ini semua senaraikan 1 2 3 4 6 dan 12. Ini semua nombor-nombor ni. Semua faktor 12. Kalau tak percaya, tadi sebenarnya dah tekan kalkulator. Tunjuklah juga. Maksudnya saya kata 4 ni faktor 12 tak? Iyalah, sebab tadi kamu dah cari. Ataupun kamu tulis 12 ni bagi 4 dapat nombor bulat. Tak ada nombor perpuluhan, tak ada baki. So jadi ini
semua senarai nombor faktor 12. 5 bukan 5 tak boleh bagi 12. Tu sebab kita senaraikan. Dia gunakan kaedah yang ini. Okey. Alright. So, contoh lain kamu boleh cek rujuk buku teks dan buat latihan diri 2.1a ni 2.1a ke surat 33. Ke surat 33. Boleh tengok ni So 2.1a 33. Baik, kita sambung tajuk. Apakah faktor perdana? Faktor perdana. Tajuk faktor perdana. So apakah faktor perdana? Buku teks bagi. So faktor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan nombor perdana. Kena hafal lah nombor perdana ni, dah belajar masa darjah 5. So apakah tu nombor-nombor perdana? Nombor perdana 2, 3, 5, 7 sampailah 100 bawah 100. Cikgu dah senaraikan ini sepatutnya kena hafal ni semua. Kena hafal. Alright, tak apa. Kita tengok contoh. Tentukan sama ada nombor berikut faktor perdana kepada 84. Kebetulan soalannya semua nombor perdana. 2 nombor perdana, 3 nombor perdana, 5 pun nombor perdana. Dia tanya 84 ni nombor faktor perdana tak? Bagi 2. So maksudnya kita try lah 84 bagi 2. Kalau tak pandai, sifir kalkulator saja ada. So 84 bahagi dengan 2. So jawapannya 42. So faktor perdana lah. Faktor perdana lah. Nombor 3. 3. So 84 bagi 3 faktor perdana ke tidak? Kalkulator pun boleh sana. 84 bahagi dengan 3. Dapat nombor bulat tak? Dapat 28. Nombor bulat. Tak ada perpuluhan. Tes 84 bahagi dengan 5. 84 bahagi dengan 5. Dapat 16.8. So 5 bukan salah tekan. 5 bukan 28 ya. Bukan salah. 3 ya. Ini dapat 28 nombor bulat. 5 ya faktor perdana. Nombor perdana yang 6 boleh dibahagi 84, jadi jawapannya bulat. Itu maksudnya. So 5 bukan sebab dapat perpuluhan. Itu saja. Tengok contoh 4. Senaraikan semua faktor perdana bagi 30. Kita gunakan kaedah yang tadi saya tunjuk. Kita ulang balik. So 30. Cari semua nombor-nombor perdana. Tak apalah. Sebab kalau tak hafal tak apa. Kita guna je kaedah faktor yang sebelum ni. Maksudnya cuba 1 kali 30. 2 tak hafal sifir tak apa, kalkulator ada. 30 bahagi 2 dapat berapa? 15. Nombor bulat. Try 3 pula. 30 bahagi 3 10. 4. Cuba 4 pula. 30 bahagi dengan 4. 7.5. So 4 tak boleh pakai. Buang balik. Tu sebab jangan tulis. Kita cuba 5 pula. Delete 5 pula. Dapat 5 kali 6. Dah tak payah dah. Tak payah test 7, 8, 9, 10. Sebab memang tak ada dah ni. 11, 12, 13 semua tak ada. Memang takkan punya dapat 30. Dan akhir sekali sampai 30. So 15 kali 2, 30 kali 1. Tak payah tulis lagi dah. Cukup dah ni. Tak payah ulang. Tak payah nak test lama-lama. Sampai 5 dah cukup. Tengok 6, 7 dah memang takkan ada. Dan nombor seterusnya. Right. So ini faktor. Faktor. Soalan dia minta faktor perdana. Maksudnya nombor-nombor ni apakah nombor perdana? So tu sebabnya kalau dalam buku tak ada bulat ini jalan kerja bulatkanlah. 2, 3, 5 6, 10, 15 nombor perdana tak? Kalau tak hafal tengok ni 6, 10, 15 tak ada bukan nombor perdana. Jadi so jawapannya apa dia? 2, 3 dan 5 sahaja. Alright, itu sahaja. Contoh 5 pula. Ungkapkan 50 adalah bentuk pemfaktoran perdana. So ini kita gunakan dia gunakan kaedah. Kena gunakan kaedah pembahagian berulang.
berulang. Cikgu tunjuk So macam mana? Sebelum ni kalau kita bahagilah 50. Gunakan nombor perdana paling kecil mulakan nombor perdana paling kecil. Kalau tak ingat, cikgu tunjuk lagi sekali. 2 lepas tu baru 3, lepas tu guna 5, lepas tu 7 dan seterusnya. Sampailah tak ada langsung, sampailah tak ada. Baik. So gunakan cek 50 bagi 50. Kalau kita guna sifir 2, apa jadi? Sifir 2 bagi 5, 4, 2, 1, 0 bagi 10, bagi 10, 5, 10 dah tak ada bagi. So jawapannya 25. So dia bukan kaedah ni. Tengok kaedah ni sepatutnya macam ni. 50 dia bukan bagi terbalik. Dia kaedah dia macam ni. Ni kita panggil pembahagian berulang. Letak nombor perdana 2. So jawapan 25 letak di bawah. Kita ulang lagi. Gunakan bahagi sifir 3. Sekarang ada kalkulator dah, tak payah guna kaedah yang tu tadi. Kalkulator sajalah ada. Kita cuba bagi 25 bahagi dengan 3. Kenapa saya guna 3? 3 ni nombor perdana. Yang ini nombor perdana 3. Tak boleh, tak dapat nombor bulat. Tapi patutnya itu sebab suruh hafal formula, suruh hafal sifir. Tak boleh 3 ni. Sekali tengok ni 25 ni sebenarnya sifir 5. So kita cuba bahagi 5. 25 bahagi 5. Tak ada baki. Bila tak ada baki, boleh terus tulis bahagi 5. So 5. Tengok 5 ni boleh bahagi lagi tak dengan nombor perdana? Boleh lagi. So bahagi dengan 5. So 5 bahagi 5 jawapannya 1. Berhenti. 1 bukan nombor perdana. So inilah dia semua nombor-nombor perdana dia. So jadi dalam bentuk pemfaktoran perdana, so jawapannya 2 darab 5 darab 5. 2 darab 5 darab 5. Jangan bagi jawapan. Dia bukan minta jawapan 50. Memang patutnya dah tahu 50. Tak percaya, kita tekan 2 kali 5 kali 5. Memang jawapannya 50. Tapi kita bukan minta nombor 50. Kita minta apa dia hasil darab nombor perdana dapat 50. Itu dia maksud dia. Alright. So ini kamu buat latihan. Ada lagi contoh-contoh dalam buku teks. So latihan, kamu buat latihan 2.1b. Ini di muka surat 34. 1.2b. Boleh pause tengok soalan ni. Ataupun guna buku teks. Baik, sambung tajuk lain pula. Faktor sepunya. Baik. Faktor sepunya cikgu tak nak bagi maksud. Kita buat terus contoh. Tentukan 2 adakah faktor sepunya bagi 4 dan 6. Maksudnya kita try 4 bahagi dengan 2. Boleh tak? 4 bagi 2 jawapannya 2. Kita nak tekan kalkulator Contoh 6. 6 boleh bagi 2 tak? 6 bagi 2 kita dapat 3. Jadi semuanya nombor bulat. Jawapannya nombor bulat. So 2 ni ialah faktor perdana. Faktor sepunya. Maksudnya 2 ni boleh bahagi dengan nombor 2. 4 ni boleh bahagi 2. 6 pun ni bahagi 2. Maksud sepunya maksudnya sama-sama. 2 ni boleh tak? 2 sama-sama boleh bagi dengan 4 bahagi 6. Tak faham tak apa. Kita tengok contoh B pula. 4. Adakah 4 faktor sepunya bagi 30? Kita test 30 bagi dengan 4. Kalau tak hafal sifir, guna je kalkulator. Tekan aja, tak ada masalah. 30 bagi dengan 4. Oh, salah tekan kalkulator cikgu. 30 bagi 4. So jawapannya 7.5. Bukan nombor bulat. Kita test lagi yang lain. 40 bagi 4 ni tak boleh tekan kalkulator, tahu dah jawapannya 10. Akhir sekali berapa? 60 boleh bagi 4 tak? Kita test 60 bagi dengan 4. So jawapannya 15. So maksud sepunya, maksudnya semuanya kena sama lah. Semuanya kena boleh. Yang ni tak boleh. Bukan tak boleh, bukan tak ada jawapan. Ada, tapi dia bukan nombor bulat.
Tapi yang ni semua nombor bulat. Faktor sepunya. Faktor ni faktor. Tapi tak sepunya. Jadi bukan sepunya. Maksudnya 4 ni bukan sepunya untuk temu 3 ni. Nak bagi faham, kita tengok contoh 7. Contoh 7 lagi bagi mudah faham. Baik, kita kena senaraikan semua faktor 6, 18, 21. So faktor 6 apa dia? 1 kali 6. 2 kali 3. Ada lagi tak? Tak ada. Faktor 18 pula. Senaraikan semua 18. 1 kali 18. 2 kali, tak hafal, kalkulator ada. Cikgu tunjuklah semuanya. Sebab sekarang kalkulator ada dalam peperiksaan. Tak ada masalah. 18 bagi 2 sebenarnya 9. Bagi 3 pula. 18 bagi 3. Dapat 6. 4. Kita test lah 18 bagi 4. Jangan tulis dulu. Tak macam cikgu. So 4 tak boleh. 5 pula. 18. Sebenarnya dah tahu tak boleh. Saja tunjuk 18 bagi 5 pun tak boleh. 18 bagi 6. Dah tak payah buat lah. Bila 6 dah tahu ni dah tak payah berulang banyak kali. Nak tulis 6 lagi tak payah. 7 nak dengan tulis ke? Dah tak ada. Memang tak ada. 7 kali siapa lagi dah. Takkanlah 3.4. Tak boleh. 30-an tak ada. Alright. 18. Satu lagi 21. Cari faktor 21. Apa dia faktor 21? Kali 21. Lagi 2. Tak boleh. CP2 memang tak lah. 21. 3 pula. 21 bagi 3. Dapat tak? Dapat. 3 kali 7. 4. Kita test 4. Delete 4. Dapat perpuluhan. Tak boleh. 5. Dapat perpuluhan. Tak nak. 6. Dapat perpuluhan 7. 7 tak payahlah ni. 7 dah ada. Berhenti dah. Tak payah buat lagi. Ni semua dia senarai. So kalau sebelum ni tajuk faktor senarainya lah 1, 2, 3, 6. Semuanya 1, 2, 3, 6. Tak apa. Kita tunjukkan dalam bentuk senarai. So 6 jawapannya 1, 2, 3, 6. 18 apa jawapannya? Semuanya kena senaraikan. 1, 2, salah bukan 9. 1, 2, 3, 6, 9, 18. 21 pula. 1, 3, 7 dan 21. Baik. So maksud faktor sepunya 3 kena ada. Ni kena jalan kerja, kena buat lah. So 1 semua ada. So jawapannya 1. Apa lagi? 2 tak boleh sebab 21 tak ada 2. Tapi 3 boleh. 3 ada. So bulatkan. Terus tulis jawapan 3. Lain ada tak? 6. Tak ada kat sini 6. 7, 8. Dah 3 dah tak ada. So itu sajalah jawapannya. Inilah jawapannya, dah tak ada lain. So 3 boleh bagi 3. Baik, itu saja. So kamu buat latih diri 2.1C. 2.1C muka surat 36. 2.1C. Muka surat 36. Boleh buat latihan ni. Baik. Sambung tajuk akhir faktor sepunya terbesar. Kalau dalam buku teks dia bagi ringkasan FSTB. Tak payah tulis panjang-panjang pun boleh. FSTB ni maksudnya faktor sepunya terbesar. Alright, tengok contoh 18. Nak faham ni terpaksa tengok contoh dulu. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi 12 dan 15. Sebelum kita dah buat faktor sepunya, kena senaraikan 12. So 12 kena bahagi dengan 12. Carilah 1 kali 12. 2 kali 6 sebenarnya 12 boleh bahagi dengan 2. 6. 3 pula. Tengok boleh tak 12 bagi 3? 12 bagi 3 boleh. 4 berhenti. 15 pula. 1 kali 15.
2. Memang tak boleh lah 2 memang 15 bagi 2 memang tak akan dapat lah. Tengok kalkulator. Tak boleh. Try pula 15 bagi 3. 3 boleh. So 3 kali 5. 4. 4. Test. Kadang tak tahu. Sebenarnya tak boleh. 4 memang tak boleh. Dah. Alright. So ini jawapannya. Senaraikanlah mana yang sama. Tak payah senaraikan boleh. Ni dah nampak ni. Sebab tu susun cantik-cantik. Bila susun cantik-cantik 1, 2, 3. 1, 3. Jadi terus nampak jawapan mana yang sepunya. 1 sepunya. So jawapannya 1. Ada lagi tak? 2 tak ada. Tapi 3 ada. 3 ada. 3. 4 ada tak? 4. Itu kaedah faktor sepunya yang sebelum ni. Tapi hari ni tajuknya faktor sepunya terbesar. Dia minta yang paling besar. So ini saya padam. So paling besar jawapannya 3 lah. Kita bulat dia yang paling besar 3. Oleh sebab itu, ni sebab ada ringkasan, saya tulis FSTB jawapannya 3. Itu je. Alright. Baik, tengok contoh B pula. So contoh B guna kaedah yang sama juga 36, 60, 72. Tapi bila guna kaedah yang sama, panjang 36 nak kena cari sampai sifir 36. 60 cari 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali banyaklah, panjang 72 sampailah panjang. Kamu buat latihan panjang sangat. Jadi cara lain kita panggil kaedah pembahagian berulang. Bila bagi berulang, kita tunjuk saya bagi dia serentak. 36, 60, 72. Bagi berulang hanya boleh buat kat FSTB saja. Jangan buat kat tolan tajuk faktor sepunya. Tak boleh sebab dia tak akan keluarkan semua jawapan. Dia hanya keluarkan nombor yang paling besar saja untuk kaedah ni. Yang terbesar saja. Macam mana? Ni bahagi serentak. Alright. Sifir berapa yang dapat 36? Itu sebab suruh hafal nombor perdana. Tengok ni 602 ni nombor bulat. Nombor genap. Genap bukan nombor ganjil. Nombor genap semua boleh bagi dengan 2. So ada kalkulator, boleh guna kalkulator. Tak risau dah. Periksa boleh guna kalkulator. So 36 bagi 2. Berapa dapat? 18. 60 bagi 2. Takkan nak hafal. 30. 72 bagi 2. 72 bagi 2. Apa jawapannya? 36. Tengok lagi sekali ni. Ni sifir berapa 33 ni ada? Sifir 2 sifir 2 ada. Bagi lagi 2. So 18 bagi 2. Apa dapat jawapan? 9. 30 bagi 2. Banyak dah tahu dah 15. Saja nak tunjuk 15. 36 bagi 2. 36 bagi 2. So jawapannya 18. Tengok 33 ni. Nombor perdana tu sebab kena hafal nombor perdana. Ni semua TV3 ni sifir 3. So boleh bagi dengan sifir 3. Berapa dapat? 9 bagi 3. 9 bagi 3 je dah tahu dah 3 saja je. Bagi 15. Ada kadang tak hafal, dia tak tahu macam nak tekan kalkulator. Tekan masuk 15 bagi 3. Jawapannya 5. Kadang-kadang tengok kesianan nak murid. Ada kalkulator tapi tak pernah guna. 18 bagi 3. Jawapannya 6. 5, 3, 5 dan 6 ni. Tengok ada sifir berapa. Tak ada sifir 3 pun tak ada. Dan 5 pun memang tak ada 3. Jadi bila dah tak ada, biarkan saja sampai sini. So FSTB, tengok betul-betul FSTB, jawapan dia ambil semua yang depan ni sahaja. Ingat lagi faktor hasil darab. Ini maksudnya semua hasil darab. So 2 kali 2 kali 3. Kan dia kalkulator kalau tak pandai kau darab tak ada masalah. Kali 2 kali 3. Jawapan dia 12. So FSTB jawapannya 12. Kita boleh semak juga ini gunakan kaedah
senaraikan yang sebelum tadi cikgu tunjuk yang atas ni pun boleh. Nak percaya tak percaya kenapa dapat 12, kita boleh senaraikan. Contoh tengok 36. Apa hasil 36? 1 kali 2, 2 kali, buat naik, 2 kali 36 bagi 2, 18. 3 kali 12. 4 kali 9. 5 tak boleh, 6. 36 bagi 6. Itu 36. 60 pula. Panjang sikit tak apa, cikgu tunjuk juga. So 60, 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali 20, bagi 4, 15, bagi 5, 12, bagi 6, 10, 7, tak dapat 8, tak dapat 9, tak dapat 10, dah tak payah, ni dah ada 10. Panjang tak apa, tunjuk juga 72 pula kalau tak ingat kaedah pembagi berulang. 72. So 72, 1 kali 72, silap 72 bahagi 2, 36, bagi 2, 76. Delete 3, 24. 4 boleh tak 72 bagi 4? 18, 4, 18, 5. Tak boleh, 6. 12, 6. 7. Dapat 8 pula. 8, 9. 10, 8, 9 dah habis. 9 dah ada dah, tak payah ulang. Yang nombor 8 tak payah try 10 lah, memang tak ada. Tak payah cuba 10. 10 sebelah 12, 12 je ada. Tak payah cuba. Jadi susah sikit. So cari FSTB, maksudnya 3 ada tapi yang paling besar. Yang paling besar 3 ada, 4, 5, 6, 6, 6. 6 je, 6. 6, 12. 12, 12. 3 ada 12. 18, 15 tak ada. So yang paling besar 12. So terus ni dah terus dapat jawapan. GSTK. Bukan GSTK. Cikgu ni FSTB. Jawapannya 12. Sama kaedah sama. Kaedah lain tapi jawapan akhirnya sama, hati-hati. So ini kaedah pembahagian berulang, ada dalam buku teks. Satu lagi ini kaedah kita senaraikan, cari yang terbesar. Jadi kamu boleh buat latihan 2.1D, cikgu tunjuk untuk 12.1D. Itu 12.1D muka surat 37. Boleh buat latihan ni. Alright. Itu saja. Baik, sekian. Assalamualaikum dan selamat.